Okey, untuk Acu pula kan, macam yelah Acu bermula dengan Atif ya. Maknanya Atif dia memang bersekolah pernikahan lah maknanya manakala abang dia dua orang lagi beraliran biasa, sebab macam kita beritahu dulu dia orang agak mild kan. Jadi maknanya bagi segi Atif ni pula dari segi cabaran-cabaran dia memang 6 tahun pertama sangat mencabar kehidupan Acu. Lagipun Acu duduk seorang kat sini Ya. kan. Acu tak ada keluarga. Keluarga nak support. Betul. Paling-paling angah je lah. Masa tu angah je lah. Tapi kita bekerja kan. Apa yang kita boleh buat sangat pun. Betul. Lepas tu angah pula weekend memang balik kan. Weekend balik betul. Jadi Acu rasa 6 tahun pertama ketika Atif membesar itu adalah waktu yang sangat mencabar. Ya, maknanya mula daripada lahir lagi. Atif umur berapa Cu? Sekarang 10. Baru 4 tahun lah Acu lagi. Baru 4 tahun lah kehidupan tu boleh menafas lebih sikit. Maknanya 6 tahun pertama Acu rasa sangat mencabar. Mula je daripada lahir, dia dah memang nangis, tak tahu apa punca, tak tahu apa yang dia nak. Okey. Dan waktu tu kita berpantang 2 bulan je waktu tu, zaman tu kan. Jadi umur dia 2 bulan lebih dia dah duduk dengan pengasuh. Dan waktu tu even dia memang breastfeed. Tetapi tak kisahlah awak perah ke, awak bagi botol ke, apa dia memang tak nak. Dia nak memang breastfeed yang direct daripada kita. Okey, lepas tu waktu tu mujurlah Acu ni diberikan rezeki pengasuh yang sangat-sangat supportive lah, nenek-nenek kan. Nenek pengasuh, Acu berterima kasih sangat dengan dia sebab menjaga Atif lah dengan baik sekali. Cuma waktu tu Acu terpaksa setiap 2 jam 6 bulan pertama Acu terpaksa datang rumah pengasuh untuk susukan dia. Nasib baiklah office dekat dan alhamdulillah lah bos pun memahami kan. Maknanya Acu pergi susukan dia, lepas tu balik pergi kerja balik. Lepas tu 2 jam pula datang susukan dia balik. Sebabnya buatlah macam mana pun nenek kata dia tak akan nak hisap kalau dia tak ada Acu. Okey. Maknanya nenek bagi sudu pun tak nak, bagi taklah dekat sangat pun sebenarnya. Office Acu tu taklah dekat sangat pun. Ya, mencabarlah juga kan. Nak berulang-alik tu penat. Ya, penat sebenarnya bila kita berulang-alik switch kita punya fokus kepada kerja anak daripada 8 sampai 5 tu. Acu pun penat sangatlah juga waktu tu lepas tu nenek kata dia memang takkan nak waktu tu. Jadi masa tu adalah nenek punya anak nenek bersalin. Tak pasal-pasal dia ada ibu susuan. Sebabnya dah tak nak sangat semua, botol tak nak, sudu pun tak nak sebagainya. Mujurlah dia nak juga. Mujurlah nak juga. Waktu tu dapatlah sekali dua dan mujurlah dia nak kan. Kadang-kadang budak ni bau dia tahu kan nak mak dia. Betul. Adalah sekali dua yang terpaksa sangat tu. Okey, jadi lepas memang 6 bulan pertama kelahiran dia memang macam tu lah. Dan dia sangat rigid kalau dengan nenek je, tak nak dengan orang lain. Acu ingat lagi perkataan nenek kata, Atif ni istimewa sangat lah ya ni, tapi kita tak tahu apa benda istimewa tu kan. Lain betul daripada anak yang lain. Nenek dah mula dapat kesan masa tu kan. Tapi kita tak dapat lagi, maknanya nenek yang lagi pakar ni. Sebab nenek spend banyak juga masa dengan betul. dia. Nenek waktu spend berjaga kan. Betul. Kita dah berjaga malam. Betul. Balik kan dia dah nak tidur kan. Nenek kata macam tu 6 bulan pertama memang macam tu, tapi bila dia dah mula solid food tu tahanlah sikit kan. Maknanya kalau dia nak nangis-nangis pun nenek kata tak apalah yang ni, tak payah datang lah, dia dah kenyang sebenarnya. Ibarat macam tu lah kan. Jadi sampai umur dia 7-8 bulan tu macam katalah dia tak pandai nak main indik kangkung, dia tak pandai main tepuk-tepuk tengah amcak tepuk-tepuk tangan ni, dia tak minat. Kerana abang dulu minat, abah dia bawa motor, dia macam stres bila kita bawa dia pusing-pusing naik motor, tak dia dalam raga kan. Dia tak nak masa tu kan. Hinggalah sekarang ni hebat dah. Sekarang lebih hebat dah. Lepas tu hinggalah umur dia setahun 6 bulan, dia red flag dia speech delay lah. Bermula dengan speech delay. Dia tak boleh nak cakap banyak. Tak ada bunyi apa pun. Maknanya bahasa dia umur setahun 6 tu, bahasa dia macam budak umur 6 bulan. Baba, mama macam tu. Okay, umur dia 2 tahun barulah. Dia mula berminat dengan bahasa dengan tu. Umur 2 tahun dia dah mula minat ABC 1, 2, 3. Tapi
OT dah pernah kata kanak-kanak kalau terlalu awal obses dengan ABC 1 2 3 ni bahaya sebenarnya. Okey, tak ready lagi sebenarnya. Dia tak sepatutnya tu, tapi dia dah boleh, umur dia 2 tahun dia mula keluar bahasa dah, tapi bermula dengan bahasa Inggeris dulu. Okey, dia boleh cakap bahasa Inggeris dulu sikit-sikit dan dia obses pada banyak perkara dengan tantrum, dengan rigid dia lah. Okey, apa namanya, pada masa ni dia obses pada buah tembikai. Buah-buahan kalau kita orang beli, dia memang tak bagi kita makan. Dia akan bawa ke bilik tidur. Dia buat macam kawan sayang dia sangat lah, kawan sangat dah kan, dan susun buah dan sebagainya. Dia rigid pada waktu tu lift memang lama lah dia rigid pada lift, dia rigid pada masjid. Jadi waktu tu bukan senang lah nak memenuhi obsession dia pada masa tu kan. Obses lah masa tu. Okey, dia obses pada masjid. Jadi setiap masjid di Kuantan ni kami terpaksa pergilah, sampai satu masa abah dia terpaksa penuhkan juga permintaan dia nak masuk surau dalam pejabat bomba Irama Kota. Okey, macam mana dia nampak pun kita tak tahu. Jadi nak tak nak, malu tak malu, abah dia terpaksa minta izin dekat guide, kata anak dia nak pergi. Pergilah. Dia pergilah. So lepas tu dia puas lah. Sekejap je. Dia nak tengok tu. Dia nak tengok. Nak tengok je. Ya, rigid dia sampai sekarang sebenarnya. Tetap ada. Macam-macam perkara lah yang dia rigid kan. Dan tantrumnya dulu-dulu dia tak pandai untuk berkomunikasi. Memang kita kata autism ni masalah dia ialah komunikasi dan interaksi. Untuk dia kata hi tu, dia cakap orang, dipukul orang. Betul. Untuk dia nak berkenalan dengan kawan baru, kena tarik rambut, kena cakar muka. Jadi masa waktu tu kita memang berdebar lah untuk dia bergaul dengan anak-anak yang lain. Takut dia buat anak orang dan sebagainya kan. Sebab Acu sendiri pun pada masa tu tangan Acu penuh luka-luka tau. Betul. Sebabnya dia cakar kan. Pak Acu pula pernah kena tukul kaki. Sebab dia obses juga dengan tukul, dengan handy-mandy ni, kata handy-mandy yang tukul, gergaji, screwdriver dan sebagainya ya. Jadi TV kami tu 2 biji pecah. Dan tingkap pun pecah. Jadi waktu tu memang sangat mencabar lah Dan waktu ni juga kami ni memang berdebar. Kalau orang jemput, ajak pergi kenduri, ajak pergi majlis, kami tak akan pergi. Kalau pergi pun bergilir. Sebabnya kalau pergi majlis kahwin, tempat yang dia tuju ialah pelamin lah. Jadi dia memang akan nak naik pelamin. Tempat tu menarik bagi dia Jadi untuk apa kata kita, aktiviti-aktiviti sosial keluarga terpaksa dilimitkan. Even hari raya pun kami tak beraya rumah orang sangat, kecuali saudara yang memahami yang terdekat boleh lah. Tapi nak pergi rumah kawan dan sebagainya susah pada waktu tersebut. Sebab dengan dia, kita rasa takut dia pegang barang-barang kaca rumah orang, nanti pecah, orang bising lah. Betul. Memang tak selesa. Betul. Nak explain tu susah untuk kita explain. Tak kisahlah saudara terdekat apa, kita tahu mereka sayang barang tu. Jadi elakkan. Elakkan. Bukan daripada hari raya kita nak menjalinkan silaturahim, jadi lain. Kan. Jadi pada masa tersebut Acu dengan Atif ni terpaksa banyak social story lah, sebab dulu dia tak faham bahaya dan sebagainya. Kami pun ingat dia non-verbal pada awalnya. Jadi bila ingat dia non-verbal ni, Acu dah mula dengan mula dah nak belajar bahasa isyarat dah rasa waktu tu kan. Tapi berkat agaknya, sebabnya kami mula OT dengan ST awal. Pada umur dia setahun 6 dia dah mula intervention dah kan. Pada umur 4 tahun dia dah masuk NASOM. Jadi agaknya membantulah dia untuk catch up balik apa yang dia dah tertinggal kan. So, maksudnya parents kalau ada nampak je red flag, buat je intervention. Sama ada dia dah disahkan ataupun tidak oleh doktor pakar. Betul. Tak apa. Kita nampak je dia ada macam red flag lah kan. Ada slow sikit ke kat mana-mana ke, yang sepatutnya ikut milestone dia, hantar je. Buat je intervensi dulu. Betul. Sebab macam Acu dulu, macam masa doktor diagnose dia autism tu, sebenarnya Acu dah mula. Acu dah mula intervention sebelum tu lagi. Kan, tapi waktu tu sebagai maknya kita masih lagi menaruh harapan, harapnya tidak, harapnya tak lah, harapnya tak. Tak apa, tak nak tu, tapi buat je. Biar otak cakap lain, tapi perbuatan jalan je. Acu buat je macam tu dulu kan. Tapi at the end, hujung-hujung masuk di umur 3 tahun, apa yang doktor cakap dengan apa tingkah laku dia tu dah mula memang iyalah betul lah, anak aku ni autism. Tapi waktu tu Acu dah tak rugi, sebabnya intervention dah jalan pada awal lah kan. Maknanya masa tu. Jadi waktu tu memanglah cabaran dia sangat mencabar lah. Macam macam cerita dia lah, mana interaksi sosial dengan orang pun kami terpaksa limit. Makan kat restoran pun tak nak. Barang-barang pecah pun bantu saya cerita lah. Okey, kadang-kadang telur kami beli
seseorang dia memang sangat minat untuk campak kan. Berapa hari lah, dan memang dia memanjat tu sangat membahayalah kalau nantilah ada masa Acu tunjuk gambar kan. Dia panjat atas peti ais, dia duduk atas rak pinggan dan sebagainya. Masa tu atas almari pun dipanjat, dia lompat sampai ke bawah Jadi waktu tu sangat penat. Kita ni bekerja okey, nak layan dia yang memang tenaga tak reti sudah. Sebab Atif juga autism plus ADHD. Maknanya autism dia yang besar lah, ADHD tu maknanya yang kecil sikit lah. Jadi dia memanjat yang memang berbahaya lah, lompat daripada almari terjun ke bawah, panjat pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan tapi sekurang-kurangnya disebabkan Acu sentiasa tak skip pakar. Okey, Acu memang jumpa pakar bagi tarikh sampai sekarang Acu tak pernah skip. Maknanya kita sentiasa follow up dengan pakar. Cuma pakar beritahu yang ni awak kena faham, untuk dia nak rasa body dia perlu aktiviti yang agak ekstrim berbanding anak biasa. Jadi macam kita, untuk kita rasa body kita boleh rasa macam biasa. Tapi untuk dia tidak. Dia terpaksa ada aktiviti. Yes, aktiviti yang ekstrim untuk dia rasa badan dia. Jadi bila dia kat situ kita rasa kesiannya lah pula. Dia terpaksa buat sekali. Macam tu sekali untuk nak rasa badan dia. Okey? Jadi sejak pada tu Acu hantar dia swimming, pergi juga berkuda sekejap dulu, pergi swimming dan sebagainya, untuk aktiviti-aktiviti yang boleh bantu dia regulate balik dia punya sensory dan badan dia lah pada masa tu Jadi memang 360 darjah kita ubah cara hidup masa tu. Bila kita ada anak autism ni, berubah hidup kita 360 darjah juga Betul. Maknanya kita memang terpaksa ubah cara hidup dan sebagainya. Tapi bukanlah dengan kata kita ni sampai berkorban macam Lilin terpaksa abai segalanya yang lain. Taklah macam tu kan. Tapi maknanya mak anak autism kena be kreatif, kena proaktif berfikir lah. Kalau misalnya macam kenduri tu, kita bergilir. Tu kalau dulu Angah selalu, sebab Angah tahu mak akan duduk dengan adik selalu kan. Mak dengan abah kan duduk dengan adik. So tu weekend Angah balik. Weekend Angah balik supaya Angah boleh take over adik dan mak boleh keluar. Betul. Mak kalau ada kenduri ke, Angah kan suruh mak pergi. Kalau mak nak pergi masjid surau ke ada apa-apa ke, pergi waktu tu. Supaya dia ada time off untuk diri dia sendiri. Sebab biasalah orang mesti dia ada nak buat untuk diri dia juga. Instead of buat kepada orang lain sahaja kan. So sebelum dia nak menyumbang pada orang lain, dia kena penuhkan diri dia dulu. Dia kena bahagia dengan diri dia, barulah dia boleh nak contribute pada orang lain. So memang Angah, itu je lah tujuan sebenarnya Angah balik. Sebab Angah nak bagi keluar. Mak keluar. Pergi kenduri, pergi mana-mana. Nak pergi mana-mana, pergi nak shopping, pergi. Sebab tu Acu pada peringkat awal dulu rasa memang kita memanglah mula-mula kan. Tak pergi kenduri semua tak pergi majlis ni kan semua kan. Tapi bila dah besar ni Atif kita boleh bergilir, Pak Acu jaga, Acu pergi dan sebagainya. Pada peringkat awal tu Acu lalui juga benda tu. Maknanya tak pergi. Sebab Acu memang tak ada bantuan mana pun. Betul. Nak bergilir macam mana? Macam mana? Tapi sekarang Atif jauh beza. Itu Angah bawa dia pergi kenduri kot. Kan? Angah bawa dia kenduri. Dia bukannya jenis nak makan sangat kan. Dia bukan nak makan sangat, tapi dia nak pergi kenduri tu ikut sekali. So Angah pun angkut lah sekali. Boleh. Dia boleh pergi. So maksudnya improvement tu ada. Sangat. Improvement tu ada. Betul. Tapi cumanya nak mencapai ke improvement tu bukan nak kata mudah lah. Tak semudah itu. Bukan nak kata mudah lah. So ini baru di umur 9 tahun kot. Baru Angah bawa dia last year gitu kan. Betul. Dia 3 tahun kebelakang ni lah nampak dia begitu improve. Betul. Okay. Abang-abang dia ni dia diagnose autism juga. Cuma mereka ni sangat mild bila kita kata spektrum macam abang dia tu adalah rigid dari segi sensory issue, makan tak nak makan dari segi makan. Kicap habal. Kicap mesti kicap habal, kipas udang, ayam goreng. Jadi dia tak akan ada merah-merah, warna merah, bawang semua tak. Jadi sangat rigid lah dari segi makan. Dari segi itulah. Dan abang dia ada juga yang alami macam overthinking, anxiety. Tapi itu kita boleh kawal dan mereka boleh bersekolah macam biasa. Tapi macam Acu cerita pada podcast yang lepas, walaupun mereka main, kita taklah abaikan. Sebab kadang-kadang main di luar, di dalam kita tak tahu betul. apa yang mereka alami. Jadi apa yang Acu ingat, pakar pernah cakap kat Acu, dia kata bagus yang ni awak
diagnose awal, sebab kadang-kadang yang mild ni bila dia alami puberti, zaman remaja tu lagi nanti susah. dia struggle lebih lagi pada fasa tu. Jadi kalau kita dah diagnose awal, kita dapat bantu dia daripada awal. Jadi abang-abang ni struggle-nya tak sama macam Atif lah. Angah rasa sebab Acu ni kan, Acu diagnose Atif. Dan sebab tu Acu berjaya diagnose 2 orang tu. Bukanlah Acu diagnose, Acu dapat kesan benda tu. Angah rasa ramai je mungkin parents kat luar sana yang tak sedar pun anak dia tu mild autism sebenarnya kan. Sebab Angah sebagai seorang pensyarah kan, kadang-kadang kita boleh nampak student yang berkelainan tau, berkelainan. Yang macam kalau study tu eye contact tak ada. Lepas tu kalau cakap dia angguk je. Budak autism ni bukanlah, dia kadang ada something special dengan dia. Dia tak rude, dia tak kurang ajar, dia tak melawan cakap kita pun. Cuma dia rasa macam kita nampak sangat dia lost tu. So bila dia lost tu, kita nak bantu dia pun tak dapat je. Kita nak marah kalau dia tak buat kerja, kita jadi serba salah. Sebab kita rasa dia tak ada apa yang dia struggle. Dia macam salah tempat ni kan, salah tempat. Macam apa yang kita bagi kat dia tu tak dapat membantu dia. So kadang-kadang mak ayah, yelah kita tak menidakkan, memang susah, memang akan ada fasa in denial kan. Tapi kadang kesian lah dekat anak-anak, kesian kat anak. Bila dah tahap Angah mengajar budak yang dah besar kan, kan maksudnya daripada sekolah menengah dia, mesti dia sangat struggle. Mesti dia sangat struggle waktu tu. Betul lah, sebabnya sebenarnya banyak je yang adult punya diagnosis. Yang baru diagnose adult umur 30 baru 30 tahu kan. Jadi yelah, sebab sekarang ni baru tahu pasal benda ni. Kalau dulu kita tak tahu. Kesedaran dah meningkat berbanding dulu Kalau dulu-dulu anak autism ni, kalau yang agak severe, sekarang dia orang pakai level 1, level 2, level 3. Yang agak severe ni ada orang panggil gila ngah. Betul. Stigma masyarakat juga. Kalau kita nak bawa jumpa psychiatrist ni, stigma masyarakat juga. Kenapa pula budak kecil bawa jumpa psychiatrist? Kenapa gila ke? Budak kecil dah gila ke? Macam tu stigma. Sedangkan dalam bidang psikologi, bidang psychiatrist ni tak ada istilah gila, tak ada banyak pun. Cabangnya pun. Banyak cabang. Macam juga fizikal, kita ada mild sampai yang severe. Macam tu juga awak ada sakit gigi, sakit kepala, hinggalah kanser, kepada sakit jantung. Apabila kita bercakap tentang isu-isu macam ni pun, dia ada juga dari segi mild dan sebagainya. Dan autism ni bukan masalah penyakit mental sebenarnya. Dia adalah masalah neurologi mereka bermasalah, menyebabkan efek cara mereka berfikir, berinteraksi dan berkomunikasi sebenarnya. Betul. Itu yang tu, tapi stigma masyarakat sangat tinggi. Sebab itulah tujuan kita bercakap pasal benda ni, Jo. Sebab kalau ada mak ayah yang nampak macam, yelah mungkin dia dah terlepas kan. Waktu kecil dah terlepas. Macam Acu start daripada tahun 6. Mungkin anak dia dah 16 tahun. 16 tahun yang lepas. Tak apa, mulakan je. Mulakan je. Betul. Sebabnya apa kata orang tu, kita diagnosis autism ni bukan kita nak labelkan dia autism tak, tapi kita nak bagi dia bantuan. Betul. Yang diperlukan dia. Kalau dia sakit kaki, kita bagi dia ubat sakit gigi tak guna. Jadi dengan diagnosis yang betul, kita akan bantu dia dengan cara yang betul lah. Macam di Unipsas ada juga anak autism yang menyambung pengajian. Jadi once mak declare, jadi mudah. Betul, kita pensyarah tahu dapat bantu. Betul. Okey, mungkin pensyarah pun perlu one-to-one session. Inklusif dengan dia. Maknanya kita tak abaikan dia. Inclusiveness tu ada satu perkara yang sangat penting. Betul. Jadi pentingnya maknanya ialah memang betul cabaran diagnosis dan sebagainya, stigma masyarakat ni memang sangat tebal dalam masyarakat kita. Kita tak nafikan, tapi kalau bukan kita yang pecahkan, siapa lagi yang nak pecahkan kan? Betul. Jadi maknanya sebab tu anak-anak autism ni sendiri pun mereka dah cukup struggle dengan condition diri dia sendiri. Cukup-cukuplah kita sebagai masyarakat nak tambahkan pula label-label dan sebagainya. Jadi kat sinilah macam ada pernah bercerita dalam Autism Malaysia, ada orang panggil anak dia gila lah semasa bawa pergi ke taman dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila waktu macam tu, peranan mak kita lah yang educate kanak-kanak ni. Yang tu maknanya bawa taman, orang nampak kelainan. Betul, bila nampak lain, orang akan mulalah budak-budak kan, terutama budak-budak lah. Orang tua memanglah tak usah nak cerita lah kan. Tapi kalau budak-budak ni hati mereka sangat lembut. Betul. Sangat tu lagi bila kita beritahu
dia ni sebenarnya anak istimewa, dia special. Jadi mereka dengan mudahnya menerima sebenarnya banyak-banyak kali. Okey? Okey. Jadi Angah memang mencabarlah. Kita InsyaAllah harapnya apa yang kita kongsikan sedikit ni lah daripada pengalaman kami sikit-sikit je ni bolehlah membantu sikit sebanyak. Ya, betul. Berdasarkan pengalaman kami ni sekurangnya memberi Insight untuk kita sama-sama Kalau ada apa-apa komen je kat bawah. Ada masa kami boleh balas berdasarkan pengalaman lah. Jadi diagnosis yang sebenar hanya pada pakar. Okay. So kami berhenti kat sini saja dulu. Okay, InsyaAllah kita jumpa. Okay. Ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.